Anda sedang menonton Kalam Seni, sebuah program yang menghimpunkan tokoh-tokoh seni yang pernah mengharumkan nama negara. Kita mengumpulkan mereka bukan hanya untuk kita menghargai jasa mereka, tetapi untuk menginspirasikan generasi akan datang, bukan hanya berjaya seperti mereka, malah lebih berjaya daripada mereka. Tokoh yang bersama kita pada hari ini pernah bekerjasama dengan nama-nama besar seperti Allahyarham Sudirman, Nor Kumalasari, Fauzia Latif, Fauzi Ahmad Daud dan ramai lagi. Dan yang lebih mengejutkan, beliau bukan hanya berjaya dalam bidang lirik, malah beliau turut berjaya dalam bidang filem dan juga drama. Siapakah beliau? Ayuh kita bersama dengan tokoh tersebut. Assalamualaikum. Letak kita berada di mana? Kita berada di pejabat seorang living legend yang pernah bekerja sama dengan Allahyarham Sudirman, dengan Nor Kumalasari, Fauzia Latif dan juga Fauzi Ahmad Daud, Profesor Peter dan ramai lagi. Siapa beliau? Jom kita bersama dengan. Waalaikumsalam. Amin. Sila. Sihat Dok? Masya Allah. Alhamdulillah. Datuk Hafsah Hassan. Semua okey setakat ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Datuk, saya nak minta izin, nak sembang, nak tanya pembabitan Datuk daripada awal sampai hari ini. Boleh Datuk? InsyaAllah. Yang mana boleh jawab, saya jawab. Masya Allah. Okey, mula-mula sekali, kalau ikutkan pembacaan saya, Datuk ada datang dari Singapura. Sampai ada orang anggap Datuk ni orang Singapura. Betul ke? Separuh betul lah. Separuh betul. Sebab mak saya memang orang Singapura. Tapi saya dilahirkan di Johor. Tapi memang dibesarkan di Singapura. Dilahirkan di Johor. Besar di Singapura sebab ayah saya dulu polis Marine di Singapura. Jadi Datuk memulakan pendidikan di Singapura. Betul. Dan di sana adakah Datuk dah mula melibatkan diri dalam dunia seni? Ya, di sanalah bermula segalanya. Sebab ketika itulah dalam tahun 60-an, 50-an, semua aktiviti kebudayaan kebanyakan berlaku di Singapura. Kan, perkembangan teater, filem, muzik, semualah. Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pun Singapura juga. Ya, walaupun dia orang Penang kan. Ya, betul. Semua, boleh katakan semua aktiviti bercambah di sanalah. Jadi saya masa tu masih lagi di sekolah rendah. Tapi saya dah diberi pendedahan kepada aktiviti-aktiviti ini oleh arwah ayah saya. Ayah saya dia Marine Police. Tapi dia kira macam kami duduk di barak polis kan di Cantonment Road, Singapura. Dia macam ketua barak gitulah. Jadi boleh katakan banyak aktiviti dia jadi pengerusinya. Aktiviti kebudayaan, sukan. Macam abang lu kawasan ni. Lebih kurang kan. Dan saya sangat rapat dengan ayah. Saya panggil bapak lah. Ya, dengan bapa saya sangat rapat. Jadi ke mana dia pergi, saya senantiasa bersama dia. Ya, dia bawa ustaz keliling pulau-pulau. Singapura tu sebuah pulau, tapi di sekelilingnya banyak lagi pulau. Jadi kerana dia bekerja dengan Marine Police, dia bawa ustaz sebulan sekali buat syarahan agama. Dan Datuk ada sekali? Saya ikut sekali. Dan kalau dia jadi pengerusi badminton, dia tak main, dia cuma pengerusi saja. Macam you katalah pengulas sukan, tapi dia tak boleh bersukan kan. Arwah bapak saya begitulah. Jadi dia ke situ, saya pergi. Jadi antara aktiviti yang dia terbabit sama, dulu kita di Cantonment Road tu ada satu dipanggil pancaragam lah. Dan dia macam mini orkestra lah gitu. Seri Temasek Hiburan Parti nama dia. Bapa saya pun jadi pengerusi pada pasukan tu. Jadi selalu ada latihan muzik. Datuk dah terdedah dengan saya muzik? Saya dah terdedah dekat situ. Masa tu penyanyi Seri Temasek Hiburan Parti tu ialah Allahyarham Rosiaci, Rafiq Abuang. Masa tu Rafiq Abuang remaja lagi kan. Jadi saya selalu ikut dengar latihan. Waktu tu Radio Singapura dia ada satu program tajuknya Sekawan Satria di Singapura. Jadi ayah saya mewakili Marine Police. Jadi itulah kadang-kadang dia ada hiburan yang pancaragam tadi. Kadang-kadang ada rakaman drama. Jadi itulah saya ikut. Jadi masa dia buat rakaman drama tu, drama radio, saya ikut. Dan lepas diorang berlakon tu, kan skripnya diorang biasa campak-campak. Saya ambil lah skrip tu. Jadi itu semualah. Datuk ingat umur berapa? Itu mungkin dalam jam 4-5 gitu. Dah terdedah dengan skrip dah bisa. Dan saya memang suka. Kan? Jadi itu antara bibit-bibit awal lah yang saya rasa tanpa saya sedari. Kebetulan pula bonda
Datuk juga ada bakat darah seni. Saya tak tahu lebih sebab orang dulu-dulu mak ayah kita tak bercerita tentang sejarah hidup mereka. Zaman dulu mana ada Facebook, kita nak tengok semua tak kan. ada. Tapi saya tahu dia berbakat kerana dia boleh main harmonium. Tahu harmonium yang orang main ghazal tu? Mak saya boleh main tu. Dia pandai? Boleh lah. Tak adalah kata pandai. Ini dia tekan tu bunyi bunyi macam lah. gitu. Adalah iramanya kan. Jadi kat situ saya rasa dia memang ada bakat. Jadi saya ingat secara tak langsung kan, tersemai bibit-bibit tu menimbulkan saya cenderung ke arah penulisan, ke arah kesenian. Kita fast forward. Apa cerita ataupun kalau kita belajar ilmu tafsir asbabun nuzul kan? Itu kalah sebab saya. Ni sebab tujuan yang mendorong Datuk untuk berhijrah daripada Singapura ke Malaysia. Orang kata ketika itu bukan dengan kerelaan hati lah. Sebab yalah saya pun masa tu baru darjah 6 gitu. Ayah saya bersara kan, dan dia telah berhijrah ke Singapura sejak bujang kan. Jadi agaknya lepas bersara tu dia nak kembalilah. Dia ayah saya separuh Johor separuh Melaka. Jadi berhijrah tu kerana mengikuti keluarga lah, bukan kerana kemahuan diri. Bukan kerana karier pun masa tu. Kecil sangat, baru darjah 6. Karier kot celah mana. Tapi penghijrahan tu pada peringkat awalnya memang sangat menyedihkan lah sebab kita besar dengan suasana berbeza di Singapura dan di Melaka ketika itu kan. Aduh, saya kan bila senja menangislah, terkenangkan kawan-kawan kan, rumah pula tepi sawah kan. Aduh, dengan tak ada api masa tu air masih perigi. Kita kat Singapura semua dah ada kan. Allahu Akbar. Mungkin pengalaman hidup sebegitu menjadi inspirasi kepada Datuk menghasilkan lirik-lirik yang puitis. Betul. Apapun kita nak berehat seketika. Selepas ni kita akan mengimbau bagaimana kerjasama antara Datuk Hafsah Hassan bersama dengan Nok Malasari, Fazil Latif, Oji Ahmad Daud, Francis Peter dan juga the legend Allahyarham Sudirman. Sekejap tadi kita telah mendengar al-kisah bagaimana Datuk Hafsah Hassan berhijrah dari Singapura ke Malaysia. Rupanya cerita tu tak habis lagi, khususnya dalam bab bagaimana Datuk memulakan karier. Dan ramai orang mengetahui Datuk Hafsah Hassan hanya sebagai penulis lirik. Sebenarnya beliau sudah pun memulakan karier sebagai terlibat di dalam drama, dalam filem, dalam radio drama dan sebagainya. Dan kita nak terus bersama dengan Datuk Hafsah Hassan. Datuk, rupanya Datuk memulakan karier di RTS, bukan? Radio Television Singapura. Ya. Cerita sikit tu. Tak, sebab lepas saya sekolah rendah di Singapura, beralih ke Melaka. 5 tahun saya di Melaka. Lepas SPM, ketika kawan-kawan semua sibuk masuk ITM, apply ni. Zaman-zaman tu kan? Zaman tu, ITM lah kan? Ya. Zaman tu, jadi saya buat Form 6. Buat Form 6, tapi ketika itu saya dah rancak menulis skrip drama untuk radio Singapura. Walaupun masih tengah belajar? Saya Form 3, skrip drama radio saya yang pertama. Masya Allah, Form 3? Disiar, Form 3 masa tu. Masya Allah. Tajuknya Hati Si Cacat. Dia punya cerita bertemakan tentera kita dalam konfrontasi dengan Indonesia. Datuk buat tajuk sebesar itu, budak Form 3 sekarang baru dah buat karangan Aku Sebatang Pen. Itulah, jadi ketika saya dah habis Form 5, jadi bila dah siap kali pertama tu motivate kita lah. Saya kerap lah tulis. Jadi dapat tempat yang bagus lah di RTS. Dah habis Form 5, saya pergi Form 6 sekejap. Tapi hati saya melonjak-lonjak nak balik ke Singapura lah. So saya balik ke Singapura, jadi saya menjadi penulis sambilan. Ada majalah hiburan, saya tak ingat apa majalah hiburannya. Jadi saya sebagai penulis sambilan. Sana masa tu dia panggil part time full time lah. Part time tapi full time. Part time full time istilah so, dia. di Singapura saya buat itulah siri mingguan, skrip mingguan, tajuknya Isadra. Saya create that program. Isadra tu ialah siri irama, sajak dan drama. Combination of 3 kan. Isadra. Tapi ayah saya di Malaysia tak senang hatilah. Sebab ialah saya kat sana, saya duduk Singapura. Tapi ayah saya dalam pada diam-diam dia mohonkan kerja untuk saya. Mohon kerja sana, mohon kerja sini kan. Jadi akhirnya dia dapat tawaran
Bukan saya yang ngisi borang-borang tu semua. Saya tak tahu pun. Dia dapat tawaran untuk saya bekerja di Arkib Negara Malaysia. Saya pun tak tahu apa dia Arkib Negara itu kan. Dia sibuk suruh saya balik. Mau tak mau baliklah saya. Kan balik tahun 70 saya melapor diri di Arkib Negara. Tapi ketika tu saya dah mula tulis skrip untuk RTM juga, untuk radio. Masa tu radio lah, TV belum popular lagi. Jadi itulah bila saya kenang balik, banyak jugalah saya buat silap kan. Ketika saya kalau ada kerja saya suka cepat-cepat habis. So bila habis kerja saya boleh ada masa lapang dan saya meneruskan kerja buat skrip saya. Now saya realise salah tu sebab masa sekarang saya realise lah, dulu saya fikir kerja saya dah settle kan. Jadi begitulah. Jadi dapat tahun 73 awal saya melapor diri di RTM di Angkasa Puri. Dan saya difahamkan Datuk 11 tahun 11 sampai tahun, 1984. Jadi adakah itu kerjasama awal Datuk dengan Fauziah Mat Daud? Bagaimana pengalaman bekerja dengan Kak Oji? Oji ni orang yang tak faham dia akan kata susah bekerja dengan dia. Orang yang tak faham dia? Yang tak faham dia. Tapi saya sangat memahami dia. Saya rasa dia sangat profesional. Sebab kalau ahli setan tu saya rasa 60% kejayaannya pada Oji lah. Kerana dia membawa watak tu kan, di samping Azmir yang menyokong dia kan. Dan dia tak peduli orang. Dia masa tu arwah Jin Samsudin mengarah kan. Jin pun tak betul dia tegur. Dengan director pun? Dengan director pun dia tegur. Bila padahal dia muda lagi. Dia muda sangat. Bila dia bersedia, dia nak start saja. Jadi dia tak boleh terima kalau orang tak bersungguh kan. Orang yang leweh-leweh main-main. Itu saya memang kagum bakat Oji. Dan yang saya mesti tanya Datuk, iaitu relationship Datuk dengan Allahyarham Sudirman. Saya mengenali arwah sejak mula dia merakamkan EP. EP itu dulu hanya 4 lagu satu album. Album pertama dia sebuah EP. Pertama kali saya mengenali sebab saya masa tu bekerja di RTM. Waktu dia menang bintang RTM 76 kalau saya tak silap. Jadi bila dia merakamkan EP yang pertama tu, saya bersama dia di studio. Masa tu King Studio. Pun Datuk dah kenal dah. King Studio kan. Kemudian boleh katakan, kalau tidak semua pun boleh katakan hampir ke semua album dia, saya ada menyumbang Datuk, lah. sampai orang kata Hafsah Hassan dan Sudirman berpisah tiada. Seiring sejalan, Masya Allah. Berpisah juga akhirnya. Dan bila Datuk sebut pasal berpisah, saya ada terbaca arwah pernah sebut pada Datuk yang dia rasa tak hidup lama. Macam mana dia punya kronologi dan kaitan dengan lagu Salam Takhir? Waktu saya dengan Allahyarham, lagu kita terpilih untuk pertandingan ABU Song Festival di Singapura. Lagu Manan, Amanan, saya dan ni. Dan kami lepas pertandingan tu, kita duduk dalam bilik dia lah, Equatorial Hotel di Singapura waktu tu. Jadi kita bersembang lah, macam-macam perkara lah, macam-macam perkara, hal-hal personal dia semua tu kan. Dan kita bercakap tentang dia harus mencari pengganti semua tu kan. Saya kata awak tak pengganti suri rumah suri lah. Hati dia. Saya kata awak petik jari aja. Saya kata berderet Sudir, saya kata. Dia kata tak ada, tak sama. Tapi pada saya dia memang orang putih kata in love with love lah. Dia orang seni ni, saya rasa dia mengikutkan perasaan terlalu sangat kan. Jadi bila cerita macam tu dia kata, tapi dia kata no point Kak. Dia kata saya rasa macam saya ni tak akan hidup lama. Itu about 86 tau. 1986 tau. 6 tahun kemudian. Sihat walafiat dia waktu tu. Saya kata merepek. Jadi kita nentam lah dia. Itu cakap orang berputus asa lah, orang kecewa lah. Tak. Dia kata saya rasa gitu. Dia kata saya somehow I feel like that way. Dia kata gitu kan. Jadi kita habis kat situ. Jadi bila balik ke KL, kebetulan dia dalam persediaan membuat album terbaru. Jadi bila saya dapat lagu melodi dari Manan, saya terus terfikirkan dialog kita di sana. Jadi saya create lah the story, dan of course lah di samping lirik tu saja, saya juga gambarkan hati dia lah, perasaan dia. Sebab dia dah kata dia tak akan cari ganti kan. Jadi kerana dia kata dia akan cari ganti, jadi itulah saya selitkanlah kesan-kesan pada perbualan kami itu dalam lagu tu. Momen saat bila dia dengar melodi dengan lirik tu, macam mana respon arwah Sudirman?
bagusnya saya dengan Sudirman ni, orang kata kata-kata tidak perlu. Ya, sebab kita jarang bercakap. Saya jarang sangat bercakap dengan dia tentang lirik yang saya bikin. Boleh katakan hampir tidaklah. Dia dapat dia terus nyanyikan. Boleh kata saya tak pernah bercakap dan dia tak pernah bercakap. Kak Chah, saya sukalah lagu ni ke lirik ni, tak pernah. Tapi kan? Dia ekspresikan melalui persembahan dia. Ya. Saya rasa itulah saya kata kita mungkin just chemistry works. And then lagu Manan pun bagus. Saya mesti bagi kredit kat Manan sebab saya tak rasa dia peranan dia penting kan dalam lagu-lagu yang dihasilkan oleh Allahyarham Sudirman ni. Dan saya dengan Sudirman banyak bercerita tentang personal. Kan bila berjumpa kan, bila berbual, bila bergurau, lebih pada personal daripada tentang lagu. Masya-Allah. Baik, Datuk, kita nak seketika dan sebentar nanti kita akan bersama lagi dengan Datuk Hafsah Hassan bercerita macam mana kesan Allahyarham Sudirman kepada industri muzik dan juga kesan pemegangannya. Khususnya juga kita nak belajar apakah falsafah yang diamalkan oleh Datuk Hafsah Hassan serta nasihat kepada generasi baru di dalam industri seni. Dengan ke mana-mana dalam Kalam Seni. Terima kasih semua kerana terus bersama dalam Kalam Seni. Kita bersama dengan Datuk Hafsah Hassan. Kita kalau ikutkan segmen terakhir, jadi ada beberapa perkara penting saya nak tanya. Rentetan daripada kita bercerita pasal arwah Sudirman tadi, kesan pemegang arwah Sudirman kepada industri muzik, pandangan Datuk? Ini pandangan saya secara peribadilah. Mungkin generasi muda ada yang masih tak kenal Allahyarham, dan artis-artis muda pun mungkin tak ambil kisah sangat siapa Sudirman. Tapi pada saya Allahyarham ini dia memberi satu contoh orang industri yang serius dalam bekerja. Dan setakat ini saya tak nampak lagi penyanyi-penyanyi artis baru ni seserius Allahyarham lah. Sebab saya berani berkata begitu sebab Allahyarham ni dia bukan saja seorang penyanyi, dia juga seorang kata yang particular lah. Dia ambil berat dari segala aspek. Semoga akan adalah kelahiran semula Allahyarham Sudirman. InsyaAllah. Anak-anak kita bercakap tentang industri sekarang, pandangan Datuk tentang sebab Datuk menghasilkan filem seperti Qais Laila, Soal Hati, apa tadi, Hati Bukan Kristal, yang masih lagi kita boleh banggalah dengan kejayaan dan menghasilkan bintang-bintang ketika itu. Pandangan Datuk tentang industri filem, drama sekarang yang menitik beratkan soal followers di social media tanpa menitik beratkan kualiti bakat. Itu sesuatu yang saya kesalkan lah, dan tentang ini saya menyalahkan media TV lah terutamanya kan. Betul kita nak mengejarkan followers, kita nak yang rating yang tinggi, tapi saya rasa kita tidak boleh hanya memandang pada zahirnya saja, hanya glamournya saja, tapi orang yang betul-betul berbakat diketepikan. Kan kita mesti ingat di barat umpamanya kan, tidak saja dia ambil orang-orang yang begitu, tapi orang yang betul-betul berlakon. Kan, tapi itulah sekarang ni yang agak-agak berumur 40-an 50-an dah dijadikan mak. Kan, sedangkan masih lagi berlakon. Tom Cruise kan, Top Gun, masih hero. Yes, itulah saya kata kita inilah perlukan anjakan paradigma juga dalam industri hiburan kita lah. Boleh tak saya katakan prinsip kerja Datuk adalah mementingkan kualiti daripada populariti? Sebahagian harinya memang saya rasa itu penting, dan lain lagi pada itu saya rasa saya gunakan kata-kata dalam filem Hati Bukan Kristal saya tu, bakat jangan disia-siakan, hidup juga jangan disia-siakan. Jadi saya rasa bukan semua orang dilahirkan berbakat, so itu satu anugerah kan. Jadi alang-alang kita dah ada dianugerahkan dengan bakat tu, so why don't we make the best out of it? Kan? Tapi banyak orang sia-siakan bakat. Bila terselas bakat dah ada, terselas sedikit nama, terus lupa diri. Sedih kan? Sedangkan itu saya selalu bertanya anak-anak muda hari ini, kau berada dalam dunia hiburan ini untuk apa? Nak ke mana? Sampai bila? Kalau sekadar untuk glamour, hanya seketika saja. Glamour tak kekal.
kan. Tapi kalau kau nak mencipta nama, kau kena mencipta nama dengan kesungguhan. Apa saja bidang yang kita lakukan, kita kena kerjakan dengan jujur dan bersungguh. Saya rasa itu penting kalau nak bertahan lah. Dan lanjutan dari itu Datuk, alang-alang dah bersama Aktai ni, nasihat kepada saya, kepada penonton-penonton yang BBN ni, budak baru nak up, yang baru nak berjinak dalam industri, macam mana nak perbaiki diri, pada masa yang sama memperbaiki industri. Silakan. Saya rasa industri kita ni ialah interrelated. Kita tak boleh perasan kejayaan satu lagu ataupun kejayaan satu filem tu atau drama tu kerana kita. Pelakon tak boleh kata kerana aku. Hero tak boleh kata kerana aku. Sebab each and everyone yang involved belakang tabir ni penting. Kan, the photographer, the director, the makeup artist, everybody is important. That make you good. Kan? Jangan you rasa you penting. Sebab bila tak, masalahnya bila you rasa you penting, that's the end of it. Kan? Jadi kita kena ada respect lah, saling menghargai, saling memberi penilaian, bagi kredit kepada orang-orang yang sepatutnya kita bagi kredit, menghargai. Sebab kita rasa, itulah saya rasa masa kita dulu, zaman saya lah, masa kita buat production, artis takut dengan director, takut dengan producer, takut ke hormat, tak tahulah. Tapi maknanya bila kita panggil on time, dia jaga, dia datang on time, dia buat homework, ambil skrip, kita ada skrip reading. Sekarang ni saya dengar skrip pun tak ambil. Jadi macam mana you nak tahu karakter you tu kalau you tak tengok skrip, you tak baca? Macam ni nak tahu pakaian mana? Sebab you harap apa? You harapkan wardrobe. Itu sebab kadang-kadang dalam bilik tidur pun you masih make up lagi. Kan? Sedangkan kalau you tahu, that's why saya kata Uji Ahmad Rashid tu fantastic. Sebab dia tahu karakter. Uji Ahmad Daud. Saya kata apa? Uji Ahmad Rashid. Kan? Sebab you should know your character. Takkan dalam tempat tidur pun you make up you. Kan? Dan director sekarang pun begitu juga. Harus prihatin lah. Datuk Afsan Hassan, terima kasih di atas perkongsian cerita, kisah, inspirasi dan juga nasihat. Daripada semua penonton, bila kita mendengar kisah-kisah cerita ini, saya rangkumkan yang paling penting adalah kita kena sentiasa down to earth, jangan kita belagak. Dan saya teringat kata-kata arwah Tok Guru Aziz. Dia kecek kat Kelantan, dia kata, "Nemo dok datah, nampak kawan kecil. Ingat molek, kawan dok bawah pun nampak demo kecil juga." Sungguh-sungguh. Kita yang di atas ni orang nampak, kita nampak orang kecil. Tapi jangan lupa, orang kat bawah pun nampak kecil juga. Jadi jangan kita belagak, sentiasa stay humble, insya-Allah kita boleh pergi jauh. Terima kasih kerana menonton Kalam Seni. Kita jumpa lagi. Saya Amin Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.